إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kamu tuan-tuan, saya nak minta ni lah, kalau boleh ambil Quran, bubuh tarihal dulu. Ambil Quran, letak tarihal dulu, tak apa. Nanti saya bagi tahu muka surat berapa, kita ni lah kan. Yang ada lah ya. Okey. Ya ada. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi tak apa, letak dulu Al-Quran tu. Jadi kita mula dulu. Jadi Alhamdulillah hari ini kita berada pada 13 sebelum tu terima kasih kepada pihak surau yang menjemput saya, pengurusi, timbalan pengurusi, Setiausaha Bendahari Ahli Jawatan Kuasa Surau, Surau Haji Abu Bakar Yunus. Saya kali ketiga di sini. Terima kasih tuan-tuan yang hadir. Moga-moga kita semua dikurniakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surau, kita masuk je tempat ibadat, kita minta apa tuan-tuan? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, buka untuk aku rahmat kasih sayang kau. Keluar surau kita minta, ya Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kelebihan di sisi engkau. Apa sahaja di luar ni, rezeki, kebaikan kat luar tak apa, dalam surau kita minta Allah sayang kita. Dengan sayang itulah insya-Allah nanti kita masuk di dalam syurga tuan-tuan. Baik. Jadi hari ini kita berada pada 13 Safar tuan-tuan. Jadi bulan Safar ni suka untuk saya ingatkanlah mula-mula ni orang kita, orang dulu-dulu kan, macam-macam petua tentang bulan Safar. Karut marut berkenaan bulan Safar kan. Jadi bulan Safar ini, dan sampai hari ini masih ada lagi yang berpandangan, bukan berpandangan lah, beriktikad, rasa macam ada benda buruk yang berlaku pada bulan Safar. Bagi mereka ada bala yang diturunkan pada bulan Safar kan. Apa rujukan dia? Adalah orang cakap dulu-dulu kan. Orang dulu-dulu ni ambil daripada mana? Hadis palsu. Berkenaan Allah Ta'ala turunkan 300,000 bala pada hari Rabu terakhir pada bulan Safar. Ni hadis palsu, tak ada. Nabi SAW bagi tahu kepada kita, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Dan Safar yang terakhir maksud Nabi, dah tak ada dah kepercayaan karut marut berkenaan bulan Safar. Jadi apa sahaja amalan yang nak tolak bala semua ni kita jangan, tak payah buatlah, kita tinggalkanlah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, Alhamdulillah. Jadi hari ini perbincangan dia timbalan pengurusi mesej saya, dia kata apa nak bagi ini, tajuk apa nak tazkirah. Jadi saya kata ibrah kisah Bani Israel di dalam Al-Quran. Ibrah maknanya pengajaran, kisah Bani Israel di dalam Al-Quran. Siapa Bani Israel? Tuan-tuan, kenal Bani Israel? Bani maksud dia anak-anak, anak keturunan lah, anak-anak Israel. Siapa Israel? Israel adalah nama lain bagi Nabi Yaqub. Nabi Yaqub. Siapa Nabi Yaqub? Nabi Yaqub anak kepada Nabi Ishaq. Ishaq anak kepada siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Jadi mereka adalah keturunan cucu kepada Nabi Ibrahim. Dan Bani Israel yang ramai hari ini semuanya daripada keturunan Nabi Yaqub ni, Nabi Yaqub. Sebab tu dipanggil Bani Israel, anak-anak orang
Israel, anak-anak Israel, anak Yaqub. Baik. Jadi Nabi Yaqub ataupun kita panggil dikenali dengan nama Israel. Israel ini dia ada 12 orang anak. 12 orang anak. Daripada 12 orang anak inilah berkembangnya Bani Israel. Jadi daripada 12 ini, dan salah seorang anak dia nama dia Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Jadi inilah keturunan dia, asal usul keturunan dia. Jadi daripada mana asal mereka? Mereka ini dikatakan berasal daripada Kanaan. Kanaan ni mungkin area belah-belah Syam lah, belah-belah Syria, Jordan, macam itulah area-area situ lah. Kanaan. Baik. Jadi kalau kita tahu sejarah Nabi Yusuf, anak kepada Nabi Yaqub ni tadi, ataupun anak Israel ni tadi, Nabi Yusuf diambil ataupun dijual sehingga masuk ke negeri Mesir, kan? Okey. Jadi apabila Nabi Yusuf dah bekerja di rumah Al-Aziz, menteri di sana, jadi berlaku pada zaman kesusahan 7 tahun tak ada air, kan? Jadi siapa yang makanan tak ada, air tak ada, jadi siapa kerajaan-kerajaan di sekeliling Mesir ni semua mati. Semua mati, tinggallah satu-satunya kerajaan Mesir. Yang disebabkan nasihat Nabi Yusuf untuk simpan makanan tu tadi, kerajaan Mesir terselamat daripada turut hancur ataupun mati. Jadi daripada situ Bani Israel ni tadi, anak-anak yang ni semua pindah duduk dekat Mesir. Nampak? Jadi daripada Kanaan, Bani Israel mula pindah semua duduk di Mesir. Duduk di Mesir. Jadi Nabi Yusuf, anak Israel ataupun anak Nabi Yaqub ni tadi, dia ni menteri. Waktu semua masuk tu, dia adalah menteri kewangan di Mesir. Okey. Jadi mereka ini hidup dalam keadaan bangsawan lah. Maksudnya mereka orang senang lah. Mereka senang di Mesir. Lepas tu kita ke depan, lahir Nabi Musa. Nabi Musa daripada Bani Israel lah. Nabi Musa ke depan ni. Ini dah lebih kurang daripada Nabi Yusuf jauh. Saya ingat 1000 tahun kot. Daripada Nabi Yusuf sampai ke Nabi Musa mungkin 100 tahun lah. 100 tahun ke depan kita tengok, kita baca dalam Al-Quran, Nabi Musa lahir dalam keadaan apa? Bangsawan ke? Ingat tak? Nabi Musa lahir dalam keadaan dia adalah anak hamba kepada orang Mesir. Daripada bangsawan tiba-tiba jadi hamba. Orang Mesir dah mula bersatu, tindas orang-orang Bani Israel ni tadi, yang duduk di Mesir ni. Lahir dia, waktu tu dibunuh budak-budak lelaki, ditinggalkan perempuan-perempuan Bani Israel sahaja, kan? Anak lelaki bunuh. Sebab apa? Takut kalau ramai sangat lelaki boleh membahayakan orang Mesir. Orang Mesir ni Qibti asal, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok hari ni, macam saya belajar Mesir. Orang Mesir hari ni handsome lah, kan? Dia ada muka macam macam apa? Macam orang belah-belah Arab Syam ni. Muka dia macam tu, tapi rambut dia lah keriting-keriting. Kalau ikut kan keturunan dia orang ni, orang Mesir asal dia orang Afrika, dia kulit hitam, rambut kerinting. Tapi kalau kita tengok orang Mesir hari ni, kita tengok handsome, keturunan siapa tu? Bani Israel lah. Orang Mesir kahwin dengan dia orang ni. Jadi anak-anak dia orang ni handsome. Orang Israel ni orang-orang belah Syam ni, orang-orang belah Arab yang handsome ni. Okey, jadi Mesir jadi handsome sebab tu jugalah. Okey, jadi bila Nabi Musa start hidup di Mesir, dia lawan Firaun, betul Musa apa tugas dia? Dia setelah dia buat kes semua tu, dia ada bunuh orang, dia keluar, dia lari, lepas tu Allah Taala perintahkan balik dia masuk Mesir balik. Masuk Mesir, lawan dengan siapa? Firaun. Lawan dengan Firaun. Daripada kisah tu kita tahu orang Bani Israel ni dia start keluar daripada Mesir. Daripada kisah tu Musa selamatkan Bani Israel yang jadi hamba kepada orang Mesir ni tadi, lari lintas Laut Merah, keluar daripada Mesir. Jadi
Mereka setelah daripada itu merantau, setelah lari daripada Firaun tu, dia orang 40 tahun berpindah-pindah hidup di padang pasir. Sampailah mereka menetap di kawasan yang dikenali lebih kurang tadi itulah, patah balik kawasan yang dia duduk asal tadi, iaitu Syria, Jordan dan juga Palestin. Lebih kurang kawasan tu, kawasan tu dia orang duduk di kawasan itu boleh lah. Okey. Jadi tuan-tuan, itu nak cerita sedikit sebanyak tentang Bani Israel. Siapa Bani Israel? Okey. Jadi siapakah Bani Israel tuan-tuan? Bani Israel ni, kalau kita baca dalam Al-Quran, kita rasa dia orang ni macam orang jahat. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita baca lah, ataupun ada orang cerita kan, bila kita dengar Bani Israel, kita nak ludah kan, tak gunanya orang kan, Hagar macam Israel. Kalau orang Hagar macam Yahudi kan, Yahudi lebih kurang lah tu. Dan kita marah atau kita marah macam sedangkan Bani Israel tuan-tuan, kalau ikut penceritaan di dalam Al-Quran, Bani Israel adalah orang Islam pada zaman tu. Orang Bani Israel dalam Al-Quran, ya Bani Israel, ya Bani Israel, Allah tengah ceritakan orang Islam di kalangan orang-orang kafir ni. Orang Islam pada zaman tu adalah Bani Israel. Dan mereka ini bukanlah semua sekali jahat, tak. Banyak dia orang jahat, tetapi ada yang bagus. Jadi pengajaran dia apa? Allah Ta'ala ceritakan tentang Bani Israel ni, yang jahat ni kau jangan ulang balik. Itu Allah nak ajar kita. Yang benda buruk yang dia orang buat ni kau jangan buat, yang bagus ni kau ikut. Okey, itu kisah Bani Israel dalam Al-Quran. Baik tuan-tuan. Jadi dalam banyak-banyak kisah yang saya nak pilih ni tuan-tuan, saya nak pilih satu kisah di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Daud dan juga Jalut. Daud dan juga Jalut, kalau tuan-tuan pernah dengar Daud dan juga Jalut. Dan cerita ini cerita yang sama diceritakan di dalam Bible, di dalam Bible Kristian. Bible ni terbahagi kepada dua, Old Testament dengan New Testament, perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi perjanjian lama ini adalah rekod orang-orang Yahudi. Okay, cerita ni, yang cerita Daud dan Jalut itu ada direkodkan di dalam Old Testament, di dalam chapter Samuel. Okey, diceritakan. Sekarang ni saya nak cerita, dipanggil cerita ini sebagai David and Goliath. David and Goliath. Kalau tuan-tuan biasa dengar, David, Daud, Goliath, Jalut. Okey. Okay, jadi sebelum saya nak masuk kepada Al-Quran yang tuan-tuan letak kat depan ni kan, saya nak cerita dulu kisah yang diceritakan di dalam Bible dulu. Macam mana diceritakan di dalam Bible, ataupun Old Testament, dan juga tambahan rujukan-rujukan yang berkaitan dengan cerita tu tadi, rujukan-rujukan orang Yahudi berkenaan dengan cerita David and Goliath ni tadi. Baik, nombor satu kita kena tahu di dalam Bible, di Bible ni rujukan orang Kristian, Kristian dan juga Yahudi. Cuma Yahudi dia tak pakai New Testament, dia hanya pakai Old Testament. Okey, rujukan mereka apabila dia orang sebut tentang nabi ataupun prophet, mereka tak sama dengan apa yang kita faham tentang nabi. Kita tak sama. Kita takkan kata nabi ini buat dosa. Kita takkan kata macam tu. Nabi tipu orang, nabi ambil bini orang, tak ada. Tetapi benda-benda ini ada direkodkan berkenaan dengan prophet. Bila disebut prophet, jadi sebab tu orang-orang Yahudi Kristian dia tak sensitif. Dia tak sensitif apabila prophet ini buat. Kan kalau kita tengok hari ni kartun ke, orang putih buat cerita ke, kadang-kadang dia orang lawak-lawakkan nabi-nabi ni. Nabi Jesus dia buat macam tu, lepas tu dia buat kelakar, dan orang Kristian tak sensitif sebab cerita dia dalam Bible pun macam tu. Dan kita orang Islam marah. Ini bukan nabi. Nabi maksud dia orang yang Allah Ta'ala bagi berita kepada dia. Kita takkan cakap benda buruk tentang nabi. Nabi takkan buat dosa. Nabi maksum. Nabi takkan buat dosa. Mungkin ada salah sikit-sikit tapi bukan dosa, tak. Tetapi berlainan dengan orang-orang Kristian dan juga Yahudi. Okey. Cerita dia macam ni. Jadi apabila tadi saya cerita tadi, last kali tadi orang-orang Bani Israel ni tinggal di mana? Last kali lepas 40 tahun duduk di padang pasir, dia duduk di mana? Syria,
Jordan, Palestin. Jadi di kawasan itulah mereka duduk. Jadi pada suatu hari ada satu kaum yang dipanggil sebagai Filistin. Dalam Bible disebutkan, ni saya cerita tentang cerita Bible lah. Filistin, di Filistin ni jangan ingat orang Palestin pula, bukan. Filistin ni adalah satu kaum yang banyak mengembara menggunakan laut. Filistin nama dia. Dalam Bible ditulis Filistin, P-H-I-L-I-S-T-I-N-E, Filistin. Dia orang ni mengembara ke laut, dan pada suatu hari dia orang ni berasal daripada Eropah lah, Greek, di sebelah-sebelah Greece, Greek tu. Okey. Jadi satu hari dia orang ni berminat dengan pantai di Palestin. Golongan Filistin minat dengan pantai di Palestin. Jadi mereka pun start mendarat di situ. Dia orang nak kuasai kawasan tu. Jadi yang dah duduk situ siapa? Bani Israel dah duduk situ. Jadi mereka pun start ambil kawasan, ambil tanah. Jadi dia orang mula berperang dengan Bani Israel. Filistin ni tadi lawan dengan Bani Israel, berperang bergenerasi-generasi lama perang ni kan. Ni ambil sikit, lepas tu ni undur balik, lamalah perang tu. Jadi apabila perang ni lama sangat, dan orang Filistin ni nampak dia maju banyak, dia banyak maju. Apa antara sebab dia? Sebab mereka mempunyai raja. Apabila dia orang dalam satu kapal-kapal tu, tentera-tentera, mereka ada seorang panglima ataupun raja dia. Apabila raja ni kata kita serang malam ni dia serang, kan? Beza dengan Bani Israel, tadi ada berapa kabilah Bani Israel? Ada berapa kabilah Bani Israel? 12. Daripada keturunan anak-anak Nabi Yaqub ni tadi 12. Jadi mereka ini ada 12 kumpulan, 12 kabilah. Ini dah lama daripada Nabi Yaqub tu beratus-ratus tahun. Mungkin mereka di ketika itu mereka mungkin ada ratus-ratus ribu lah, ratus-ratus ribu orang. Jadi ada 12 kabilah ni tadi. Setiap satu kabilah ada 6 orang, 6 ahli mesyuarat dia, ataupun majlis tertinggi lah. Kalau UMNO apa? Ahli majlis tertinggi kan 6 orang yang akan buat keputusan untuk kabilah tu. 6 orang. 6 orang ni pun satu hal juga. Kalau kita ada ahli mesyuarat 6 orang, kalau kita kata seorang pagi, seorang kata kita seorang tengah malam, kan? 6 orang. 3 kata ni, 3 kata susah. Keputusan tu tak dapat dicapai dengan mudah kalau 6 orang. Bayangkan itu baru satu. Kalau ada 12 kabilah, 12 kali 6 orang ada berapa? 72 orang, kan? 72 orang untuk buat satu keputusan tu payah, kan? Okey, jadi disebabkan ini mereka berjumpa dengan seorang prophet ataupun nabi di kalangan mereka, iaitu bernama Samuel. Samuel, nama dalam Bible lah. Nama Arab sebut Shamuel. Shamuel, pernah dengar? Nabi Shamuel. Nama Nabi ni tak disebut di dalam Al-Quran, tak ada Samuel. Tapi mengikut rekod Kristian, rekod Bible adalah Samuel ataupun Samuel. Mereka pun jumpa dengan Nabi Samuel ni tadi. Lalu dia orang cakap kita perlukan seorang raja. Seorang raja. Okey, jadi Samuel pun mulalah Nabi Samuel ni tadi mulalah pengembaraan dia untuk cari seorang raja, siapa yang boleh jadi ketua. Lalu dia pun carilah, dia pergi ke kampung ni, nak dijadikan cerita. Ada seorang pemuda yang tinggal dengan ayah dia, kambing dia hilang. Dia masuk ke kampung ni, Last dia jumpa dengan Nabi Samuel, kan? Dia tanya, dia nak jumpa, dia nak tanya mana kambing dia lah. Lalu Nabi Samuel ni tadi cakap, engkau lah orang yang aku cari, kan? Dan lelaki ini nama dia Saul. Saul, S-A-U-L. Dalam Bible S-A-U-L, Saul nama dia. Dikatakan Saul ni handsome dan juga tinggi orang dia. Dalam rekod tu dia kata dalam 7 kaki 7 kaki tinggi 7 kaki ni tinggi lah. Kalau tuan-tuan tengok orang-orang main basketball kat Amerika kan, NBA basketball lah, yang tu lah ketinggian dia. Kita ni lebih kurang 5 kaki lebih kan, orang Melayu ni 5 kaki lebih, dia orang 7 kaki. Dikatakan Saul ni macam tu lah, tinggi, handsome. Okey, jadi bermulalah kisah Saul. Siapa nama dia tadi? Saul, Saul, S-A-U-L, Saul.
Saul sebagai seorang raja. Okay, dia lantik Saul jadi raja. Jadi mula je Saul jadi raja, dia ada banyak siri peperangan dengan orang-orang Filistin ni tadi. Bani Israel perang dengan Filistin ni, ada banyak siri peperangan dia. Perang dan Saul banyak kali menang. Kita panggil Raja Saul lah. Raja Saul, dia dah dilantik jadi raja dengan berkat daripada ataupun dengan blessing by the Nabi ni tadi. Nabi tu bless dia kan, okay, engkau jadi king. Jadi dia naik jadi king, dan dia bila perang dia menang. Dia perang dia menang kan. Dia bukan perang sekali ramai ni, bukan. Dia perang sikit-sikit, kadang-kadang attack waktu ni menang, perang ni menang. Jadi orang-orang Filistin ni tadi, orang-orang laut ni tadi, Filistin, dia start marah. Tak boleh jadi ni. Jadi dia panggil, dia kumpulkan tentera dia, panggil semua backup. Okey, kita nak kalahkan Raja Saul ni tadi. Jalan. Jadi dia orang ni start mara daripada pantai. Dia orang ni hanya menguasai kawasan area pantai tu je, pantai Palestin. Jadi apabila dia start jalan, lepas daripada pantai, lalu sungai, turun ke lembah, Saul dengar ni, Raja Saul ni dengar, dia pun siapkan tentera dia datang juga kan. So tak boleh lah dia orang ni masuk habis lah kan. Dia masuk kampung tu dia punya, dia tak boleh. Saul pun kena siapkan tentera dia, jumpa akhirnya siapkan tentera jalan, akhirnya bertemu mereka di satu tempat yang mana kedua-duanya di gunung. Maksudnya tentera Filistin ni tadi di gunung ini, di bawah ni lembah, dan tentera Bani Israel yang oleh Raja Saul ni tadi di satu gunung. Mereka ada, jadi saling hadap menghadap kan. Masa tak serang lah, maksudnya nampak okey, berhenti kat situ. Jadi mereka pun start berkampung dekat situ, buat kubu dekat situ. Jadi masing-masing macam tak serang sangat, tak serang. Jadi setelah sekian lama bila lama-lama orang pun fed up kan. Lama sangat ni, orang tu tengok, orang ni tengok, oh dia nak serang, tak serang, tak ada. Masing-masing tak nak serang. Sebab apa? Bila nak serang, dia orang kena turun bawah. Bila turun bawah nak naik balik, waktu tu orang tu tembaklah dia kan, panah ke apa ke, matilah. Jadi masing-masing duduk di tempat yang selamat di atas bukit kan. Kalau dia turun dulu, orang tu tembak. Jadi sampai satu masa Filistin ni, orang-orang Filistin penjajah ni tadi, dia hilang sabar dan dia hantar seorang pahlawan namanya Goliath. Goliath, itulah Goliath tadi. Hantar Goliath. Dia cabar style perang zaman kuno. Zaman-zaman kuno, Rom dulu memang perang macam tu. Sebelum perang yang utama berlangsung, dia ada one by one. Arab pun sama. Maksudnya kalau kita tengok zaman Arab dulu pun macam tu juga. One by one, lawan dulu. So Goliath ni pun turun ke bawah dan dia cabar orang Bani Israel. Bani Israel. Ingat cerita ni, saya masih cerita lagi berkenaan dengan rekod oleh orang Yahudi. Ni Bible lah, Bible. Dia turun ke bawah, dia cabar, dia kata turun, lawan satu dengan satu. Kalau aku kalah, kami akan jadi hamba kau. Kalau kau kalah, engkau jadi hamba kami. Jadi tak ada siapa yang sahut. Sebab apa? Goliath ni dikatakan dia ini pakai perisai yang lengkap, daripada kepala, badan, kaki, tutup semua ni besi berat, dan dia mampu berjalan. Dia kuat lah. Maknanya dia kuat. Besi semua dia boleh bawa. Dan dia ada 3 senjata. Satu perisai, 2 senjata. Satu perisai, dan dikatakan senjata dia ni dibuat daripada tembaga. Tembaga ni dia boleh tembus besi. Kalau dia nak cucuk tu, kalau pakai besi pun boleh tembus. Okey, jadi tak ada siapa yang berani cabar dia. Okey, jadi setelah esok buat lagi, cabar lagi kan, lusa cabar lagi kan. Dia orang makan macam tu, esok malam tidur pula kan, esok cabar lagi kan. Sampai satu hari ada seorang budak, budak ni pun bukan askar pun, namanya David. Ni cerita dia, David, budak. Dia pergi ke kawasan gunung tu sebab dia nak hantar makanan kepada abang dia. Abang dia adalah tentera. Dia bawa makanan, dan dia dengar cabaran tu. Lepas tu dia pun tanyalah abang dia, kenapa tak ada orang
sahut cabaran ni. Untuk abang dia pun marahlah kan. Dia pun rasa tercabarlah. Adik tanya, tak ada orang ke yang berani lawan dia? Abang dia tercabar, abang dia marah, kau pergi balik jaga kambing. David. Jadi David ni dia kata apa? Dia ni have faith in Lord. Have faith in Lord maknanya macam beriman lah. David ni dikatakan dia adalah orang yang kuat iman dia. Jadi apabila dia cakap macam tu, dia kata tentu kalau kita lawan, tentu Allah akan selamatkan kita. Allah tentu akan selamatkan Bani Israel. Jadi Saul, raja waktu tu, dengar kisah tentang si David ni tadi. Dia pun panggil David, jumpa dengan dia. Jadi bila sampai jumpa dengan Saul ni, David ni ceritalah, aku ni penggembala. Aku ni biasanya kalau singa nak makan kambing aku, aku akan lastik dia. Lastik dia dan singa tu mati. Tuhan selamatkan aku. Beruang nak makan aku punya binatang, aku bunuh, guna lastik aku dan Tuhan selamatkan aku. Jadi dia rasa dia boleh lawan dengan Goliath ni tadi. Singa aku boleh lawan, apatah sangat manusia ni. Okey, jadi Saul ni pun bagilah perisai dia. Okey, ambil perisai aku, ambil pedang aku ni, turun lawan dengan dia. Jadi David kata dia pakai dan dia kata tak muat lah, dan aku tak biasa pakai kan. Aku lawan singa hari tu tak ada apa pun, aku hanya guna lastik aku. Lastik dia panggil slingshot. Slingshot dalam tu. Okey, jadi slingshot ni tuan-tuan, sebelum daripada tu, slingshot hari ni kalau kita kata lastik macam mana lastik? Macam tu kan, tarik macam tu lah, itu lastik. Kalau yang besar tu, menjanik tu pun sama, lastik tu dia tarik betul. Tapi slingshot zaman tu bukan macam tu. Slingshot ataupun lastik zaman tu adalah letak pada kain, letak batu, lepas tu dia akan pusing 3 kali 4 kali, lepas tu dia lepas. Itu maksudnya, itu batu. Jadi disebabkan benda ni, maksudnya bila cerita David and Goliath ni, David hanya guna batu kan. Jadi orang-orang Israel ni pun buat kajian tau. Dia buat kajian tentang kelajuan benda tu. Dikatakan dengan beberapa jarak yang berapa meter, kelajuan dia sama dengan tembakan handgun, sama dengan kelajuan tu. Jadi pusing, pup, dia lepas, jadi dia boleh kadang-kadang dia boleh tembus besi pun. Boleh, kalau kena dekat ni boleh pecah kelajuan dia lah. Okey, jadi apa tadi, David tadi pun dia kata, aku tak nak pakai perisai kau, aku nak pakai aku punya lastik ni je. Lastiknya, dan lastik ni pun dia pun turun lah, dia turun dan batu pun dia kutip dekat bawah tu. Dia bukan bawa siap-siap daripada atas, tak, dia dekat bawah tu baru dia kutip. Jadi dia turun tu dengan bawa lastik dia dengan tongkat satu untuk dia boleh turun. Itu je. Jadi Goliath nampak, Goliath ni nampak, dia kata, dia gelakkan lah kan, budak ni nak kalahkan aku kan. Lalu apabila start dia makin dekat, David pun, David ni tadi cerita dalam Bible, dia pun gunakan dia punya lastik ni tadi, pusing, dan dia tembak batu tu, dikatakan kena pada dahi si Goliath, tembus dan juga dia mati. Dia tumbang kat situ, nampaknya pecah. Maksudnya kalau kepala ni, kawasan kepala ni memang kita boleh mati lah. Maksudnya benda ni bukanlah tak logik lah. Logik cerita ni maknanya tembus dan dia boleh mati. Mati. Dan dikatakan juga dia ini, David pergi dekat situ dan David potong kepala dia, angkat kepala, maksudnya menang. Ni aku menang lawan dengan Goliath. Jadi apabila berlaku ni, orang-orang Filistin ni tadi, Filistin ni pun yang berada di bukit ni pun semua lari. Dia start takut lah. Dia start takut, wish, orang yang paling kuat ni pun selama je dia boleh bunuh kan. Kenapa kita rasa kadang-kadang kita rasa kita kuat? Sebab kita nampak orang ramai kan, kita rasa ramai. Tapi kalau orang yang paling kuat tu pun kalah, jadi kita pun start takut kan. Jadi dia pun start lari. Lepas daripada tu, David ini mula terkenal di kalangan Bani Israel. Dia start popular lah. Dia popular kan. Jadi apa je peperangan dia ketuai dan dia start menang. Jadi siapa raja tadi? Apa nama raja tadi? Saul kan. Saul ni kan, mula-mula dia macam tu lah. Dia start menang, orang puji dia. Jadi sekarang ni nama dia dah tak disebut dah. Nama siapa?
David pula, David dipuji jadi menyebabkan Saul ni tadi rasa cemburu jealous kan, jadi ada beberapa cubaan untuk dia bunuh David ni. Dia dengki dengki. Ini cerita Bible lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun tak faham apa tujuan dia cerita kan, ni dengki kan. Okey, jadi apabila dia dengki, dia ada beberapa cubaan untuk bunuh, tapi tak berjaya Jadi disebabkan tak berjaya ni, Saul ni dia ada istilah dalam bahasa Inggeris, maknanya keep your friend close, keep your enemy closer kan. Kawan-kawan ni biar duduk doket, tapi musuh lagi doket. Musuh kau bagi dia doket, jangan dia pergi jauh-jauh sangat, nanti kau tak boleh nak kontrol dia kan. Jadi dengan ini dia cadang kepada David. Saul ni tadi, raja ni cadang kepada David suruh menikah dengan anak dia kan. David tolak, dia kata dia tak mampu lah. David ni orang biasa cuma dia sekarang ni panglima lah tapi Saul ni raja, kahwin dengan anak dia, David kata tak mampu, dia kahwin dengan orang lain Okey, setelah tu ada cubaan bunuh, lepas tu nak cuba nak tarik dia ni doket, suruh kahwin dengan anak kedua dia Saul ni kahwin dengan anak perempuan yang seterusnya ni. David kata aku tak mampu. Okey, Saul kata tak apa, kau pergi bunuh 100 ekor binatang buas, 100 ekor binatang buas, dijadikan 100 ekor tu sebagai hantaran dia, mahar dia Jadi dengan harapan Saul ni tadi, suruh dia pergi bunuh 100 ekor, maknanya nanti sok dia kena makan lah, kena baham lah dia sok ni kan. David bawa balik 200 ekor kahwinlah dia dengan anak Saul kan. Jadi lepas daripada tu ada cubaan apabila dia dah kahwin, maknanya orang tu makin doket dengan dia, jadi dia tahulah pergerakan tu, orang tu pergi mana. Jadi ada beberapa cubaan bunuh dan tak berjaya bunuh David ni, tak berjaya antara sebab dia dikatakan anak si Saul ni sendiri, anak dia lelaki dia sendiri kawan baik dengan David, sebab tu apabila nak sorangnya dia tahu dia selamat Jadi setelah beberapa lama ada banyak cubaan nak bunuh dia, Saul ni dengki nak bunuh dia, dia pun lari tinggalkan Saul raja ni, dia keluar daripada negara tu, dia tinggalkan terus jadi Saul ni tak puas hati lagi kan, sebab David ni ramai orang tinggalkan tentera dia join dengan David, dia tak suka. Selagi tak mati David ni, dia nak cari jadi dia pun cari David ni dengan bawa tentera cari, dan pada satu ketika tu dia cari David ada sebelah tu, dia tak nampak. Dia potong pakaian si Saul ni tadi, panjang cerita ni tuan-tuan dia koyakkan baju dan dia koyakkan baju. Pada suatu malam tu dia datang balik kepada kemah tu, dia ambil senjata Saul, dia bubuh senjata dia dengan kain tu sekali, sebagai pengajaran kalau aku nak bunuh kau, aku boleh bunuh kau. So selepas daripada tu dia orang ni pun apabila dah tahu saling tak suka ni, mereka pun berpisah habis cerita tentang David dan Saul ni tadi habis cerita dia macam tu di dalam Bible. Okey, satu lagi cerita tuan-tuan kena tahu sebelum kita masuk Al-Quran ni. Satu yang dipanggil sebagai The Ark of Covenant The Ark of Covenant. Kalau kita The Ark of Covenant ni maksud dia adalah peti perjanjian Peti ni apa benda? Peti ni Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa buat Nabi Musa buat supaya esok dia macam satu benda yang mulia lah Orang Islam ni ada tak benda yang mulia dia? Ada apa dia? Kaabah, Hajarul Aswad, itu mulia di sisi kita. Macam itulah Ark of Covenant peti perjanjian tu diarahkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Musa buat dan di dalam tu mengikut rekod Bible ada kayu Musa tongkat Musa tu tadi, tongkat Musa dan juga tongkat Harun dan ada dalam tu jadi benda ni sangat mulia di sisi orang-orang Yahudi jadi sehingga kan kalau dia orang ni kan saya khabar dulu, kalau dia orang merantau tu kan, dia orang kat depan, letak tabut ataupun ark tu dekat depan, peti tu dekat depan, dia orang akan jalan di belakang okey. Apabila dia berjalan di belakang, benda tu sangat mulia lah okey. Jadi mengikut Bible
apabila Filistin mula-mula sampai dulu, mula-mula sampai nak jajah Palestin, Filistin nak jajah Palestin ni tadi, lepas dia jajah, antara benda yang dia dapat rampas adalah dipanggil Ark of Covenant ni tadi, the Ark of Covenant, peti ni tadi dia bawa balik. Jadi ikut rekod Kristian, benda ini berlaku sebelum lagi daripada kisah Saul David sebelum, kisah ni sebelum. Okey, nak beritahu kau yang tu lah. Sebelum, jadi dia bawa balik, dia dapat rampas, dia simpan dekat kuil dia, simpan di tempat yang hebat lah, maknanya dia anggap, orang Bani Israel anggap benda tu hebat, simpan di kuil dia. Jadi orang-orang Bani Israel apabila dapat tahu dia orang punya peti kena curi, ada pendeta yang dengar berita ni jatuh mati. Benda tu mulia sangat, takkan dicuri kan, jatuh terkejut mati. Sehingga kan ada yang direkodkan, mak dia mengandung waktu tu lahirlah, anak tu baru lahir, dengar peti ni kena curi, dia namakan anaknya Di Mana Kemuliaan. Kan, jadi budak tu sampai besar lah nama dia Di Mana. Kan waktu tu nak khabar sedih yang benda ni hilang. Tapi apabila dia simpan di kuil tadi, orang Filistin dia simpan di kuil, berhala mereka start jatuh di hadapan peti ni tadi dalam keadaan sujud. Dia keadaan sujud. Esok buka lagi, ada lagi berhala jatuh. Jadi mereka anggap benda ini macam ada sihir. Mereka pagan, Filistin ni adalah penyembah berhala. Jadi mereka bawa keluar, bawa simpan dekat kampung ni. Kampung tu dapat wabak, sakit. Bawa lari kampung ni kena serang dengan tikus. Jadi mereka anggap benda ni sihir. Jadi apabila ambil bubuh dalam troli, letak dalam satu kuda, lopehkan, biar kuda tu pergi mana, lopehkan. Jadi diceritakan benda itu pun sampailah kepada orang-orang Israel balik, dalam keadaan selamat. Tapi dia kata sebelum daripada kisah semua ni. Okey tuan-tuan, yang tu tentang dua cerita yang saya nak ceritakan tuan-tuan. Jadi hari ni kita buka ajak Quran. Ya Allah, 5 minit ni. Okey, buka ajak muka surah 40 tuan-tuan. Allah, panjang sangat cerita tadi, tapi tak apa, kita cuba. Muka surat 40. Betul tak? Saya pun confused lah tadi. Ayat dia bermula alam tara ilal mala'i min bani Israel. Betul? Betul Okey, alam tara ilal mala'i min bani Israel. Okey. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan balik kisah yang sama yang saya ceritakan tadi di dalam Bible. Allah cerita balik. Tetapi dengan pembetulan-pembetulannya. Pembetulan. Jadi Al-Quran ni, kalau kita dengar daripada orang Kristian, dia kata Al-Quran tiru Bible cerita dia. Tak. Al-Quran datang cerita balik dan betulkan balik cerita tu. Jadi okey, kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Tidakkah engkau melihat kepada ketua-ketua, malak ni adalah ketua-ketua, ketua-ketua yang mana orang biasa tak boleh masuk. Jadi ni merujuk kepada siapa? Ketua-ketua Bani Israel. Siapa yang saya cerita tadi? Yang 6 orang tadilah. 6 orang tadi, ada 12 kabilah ni. Tidakkah engkau melihat kepada malak ni tadi, ketua ni tadi, di kalangan Bani Israel mim ba'di Musa, mim ba'di Musa, jauh selepas daripada Musa. Jauh dikatakan lebih kurang dalam 400 tahun lah. Nabi Musa mula bawa lari orang Bani Israel ni sampai kepada zaman Saul dan David ni tadi dalam 400 tahun. Beza dia. Min ba'di Musa, jauh selepas daripada Nabi Musa. Idh qalu li nabiyyin lahum, ketika mana mereka berkata kepada nabi mereka. Okey, ini satu juga petanda. Kataan dia li nabiyyin lahum, kepada nabi untuk mereka. Allah Ta'ala kata apabila ketua-ketua ni tadi berkata kepada nabi untuk mereka, sepatutnya kalau kita nak gambarkan mereka ini rapat dengan nabi, Allah akan guna ayat idh qalu li nabiyyihim, apabila mereka berkata kepada nabi mereka, maknanya mereka rapat. Tapi Allah kata nabiyyin lahum, nabi untuk mereka, menunjukkan apa? Mereka tak rapat pun dengan nabi. Dia orang bila perlukan sokongan politik baru minta berkat, blessing daripada nabi. Waktu lain lantak engkau lah nabi. Bani Israel, Allah Ta'ala muliakan mereka. Setiap kali mati nabi, Allah bagi hantar seorang lagi nabi. Mati nabi, hantar lagi. Jadi mereka itu sentiasa hidup di kalangan nabi.
Tapi sampai mereka tak peduli pun pasal Nabi. Iz qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan. Tak tahulah, kita berhenti kat sini kan tak sampai lah. Okey, tak apalah. Ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Lantiklah untuk kami seorang raja. Cerita apa ni tadi? Cerita apabila mereka nak perang dengan orang Filistin. Nuqatil fi sabilillah, kami nak berperang pada jalan Allah. Tuan-tuan, kalau saya tak sempat nak ceritakan ni, mungkin ada satu pengajaran dekat sini. Ketua-ketua ni tadi, mereka ni betul kan nak berperang pada jalan Allah? Betul ke mereka nak berperang? Mereka nak bagi tahu, ketua ni macam politik lah tuan-tuan. Kadang-kadang ketua ni janji kata kita nak berjuang kepada jalan Allah, kan? Okey, kita tengok apa Nabi Syamuel tadi, kan? Allah tak sebut nama dia, Allah kata Nabi saya tadi, kan? Apa balas Nabi dia tadi? Ketua-ketua ni cakap, bagi kami, lantik kepada kami seorang raja, kami nak berperang pada jalan Allah. Ini juga salah satu cara mereka tunggang agama, kan? Tunggang agama, bagi raja, kami nak berperang pada jalan Allah. Okey, Nabi Syamuel yang dah lama hidup dengan mereka ni, dia kata qala hal asaitum, dia kata boleh jadi kamu ni semua apabila difardukan, diwajibkan berperang, in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu, kamu tak berperang pun kamu tak perang pun, kamu akan suruh orang perang tapi kamu sendiri tak perang. Qalu wama lana, dia orang pun jawab balik, qalu, mereka jawab balik kepada Nabi Syamuel tadi, wama lana alla nuqatil, macam mana kami takkan berperang pula, fi sabilillah, pada jalan Allah, wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, sedangkan kami dikeluarkan daripada kampung-kampung kami dan juga anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qital, apabila difardukan, diwajibkan ke atas mereka berperang, Allah Taala terus bagi, okey, kamu difardukan untuk perang, kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum, semua berpaling. Yang 72 orang tadi tu kata kami nak berperang pada jalan Allah, semua lagi illa qalilan minhum, kecuali sedikit sangat di kalangan mereka. Dan yang sedikit ni pun, yang sedikit yang tinggal ni daripada 72 orang ni tadi, wallahu alimun bizzalimin, dan Allah tahu di kalangan mereka yang zalim. Di kalangan yang kekal tu tadi, ada yang kekal bukan sebab nak berperang sangat, tapi sebab takut kalau aku lari ni habislah undi aku lepas ni, tak, memang dan tak boleh jadi ketua dah lah. Dan Allah kata Allahu alimun bizzalimin, Allah Ta'ala tahu tentang orang-orang yang zalim. Tuan-tuan, panjang ni tuan-tuan, saya rasa tak boleh nak habiskan. Tapi macam mana, saya terus kepada ayat yang last lah. Apa cerita tadi? Okey, jadi Allah Ta'ala ceritakan, bila kita tengok beza cerita Al-Quran dan juga cerita dalam Bible, Bible ni kadang-kadang kita diselewengkan banyak benda, diselewengkan banyak benda, dan kadang-kadang bila kita baca, kita tak tahu apa tujuan dia cerita. Berbeza dengan Al-Quran, setiap cerita ada moral dia, ada moral dia. Beza. Beza kitab yang Allah Ta'ala turunkan dulu tetapi diubah-ubah oleh manusia. Yang cerita Saul ni tadi, Saul ni tadi dalam cerita ni dipanggil sebagai Talut. Talut ni tadi dia kata benci dengan David, sedangkan tak ada, Allah Ta'ala tak ada. Daud pun, kan, Daud pun sebenarnya, Daud okey lah memang dalam cerita tadi, okey, tapi Saul ni tadi, Talut ni dalam Al-Quran, Allah kata dia ni okey. Lepas tu tentang peti perjanjian tadi tu, peti perjanjian tadi tu sebenarnya dia nak kata sebelum, tetapi Allah kata bukti Talut ini ataupun Saul tadi sebagai raja, bukti dia tabut itu datang hari itu. Orang Kristian cuba ubah cerita ni sebab dia tak nak nampak dia teruk, kan? Dia tak cerita balik dalam Bible yang mana apabila Allah Ta'ala lantik Saul jadi raja, dia balas apa? Anna yakunu lahul mulku alaina, takkanlah dia ni jadi raja. Allah Ta'ala cerita yang sebenarnya 72 orang tadi tak setuju. Bible tak cerita. Sedang dia tak cerita buruk tentang orang-orang besar ni. Nampak tak, dia diubah-ubah, kisah ni diubah-ubah. Tuan-tuan, jadi saya mungkin tak sempat nak pergi go through. Kita terus kepada ayat yang terakhir, 252 muka sebelah.
Jadi habis cerita ni tadi 2 muka surat, last sekali yang bawah sekali, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Demikianlah ayat-ayat Allah yang kami bacakannya kepada engkau wahai Muhammad bilhaq, dengan sebenar-benar cerita. Al-haq di dalam bahasa Arab dengan sebenar-benarnya dan juga dengan tujuan yang betul. Bilhaq. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau benar-benar di kalangan orang-orang yang diutuskan, di kalangan rasul-rasul lah. Apabila Allah Ta'ala cerita tentang rasul ni, engkau wahai Muhammad sama dengan rasul-rasul sebelum daripada ni. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Jadi saya rasa saya terpaksa cut off cerita ni, terlampau panjang cerita pasal Bible tadi. Quran pula pendek tadi minta maaf sangat. Kalau saya sambung ni mungkin jadi 9.5 baru habis ni satu-satu nak langkau. Tapi kesimpulan yang saya nak buat adalah Al-Quran bercerita dengan cerita yang benar. Wallahu ta'ala. Ada soalan, tuan-tuan? Ada soalan tentang kisah-kisah ni? Tak ada. Okey, jadi kita berhenti dulu. Nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa'afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan tu tak apa? Boleh azan yang baru kan?